Kita sebut tentang angka pertumbuhan dan unjuran untuk tahun depan yang lebih meyakinkan. Ya. Untuk tahun depan kita jangka masih di sekitar 4,5%. Semua angka positif. Pengangguran Januari 2024 turun ke paras 3.3%. 2022 3.7%. Kadar inflasi suku keempat tahun 2023 1.6% ketimbang 2% suku ketiga 2023. Walaupun saya tidak nafikan di lapangan kadang harga tinggi. Saya lihat ada rakan yang komen kepada saya, harga beras turun, harga gula terkawal, harga ayam turun ketimbang 2 tahun 3 tahun yang lalu, tapi harga makanan naik. Jadi ini mungkin penguasaan, mungkin pemantauan, dan harus juga menuntut kita melakukan tinjauan dan perubahan. 2 hari yang lalu saya fungsikan mesyuarat nakol, tapi kita tumpukan soal beras. Aneh tak? Bila kita nampak macam dah mula PM dah naik angin sikit, kita tahu Bernas kata boleh turun RM2, Pengilang kata boleh turun RM1. Tahun sudah tidak pula, 2 tahun sudah tidak. Jadi Alhamdulillah, dia turun RM3 beras import. Ada setengah tempat RM2 kerana pengilang tak sanggup, tapi umumnya RM2 hingga RM3. And that's a lot untuk pembeli dan pengguna biasa. Baik, beras tempatan memang sekitar RM26, tapi tidak ada dalam pasaran. Walaupun kadang-kadang laporan kata ada, tidak. Saya hari itu ada program penjualan rahmah begitu di Pematang Pauh, Seberang Jaya. Saya tanya ke kakak, saudari, saya kata, pasal apa beli jual beras RM30 ni, beras campur je, ada RM26. Dia kata memang ada, tapi tak ada di kedai. Mana tak ada lah. Kakak ni dia jawab saya polite lah. Mana tak, ni kita ada tapi tak ada. Saya kata macam mana ada tak ada? Ada lah, saya dengar ada, tapi tak ada di kedai. Tapi bila kita tegaskan dalam mesyuarat, harus, kerana pengeluaran kita tahu berapa pengeluaran dia, dan keputusan kerajaan, semua keperluan tentera, polis, sekolah asrama, kontrak sentral kerajaan itu sekarang beli beras import supaya beras murah tempatan itu masih dalam edaran. Saya tak ingat berapa jumlah, tapi besar. Jadi bila kita tekankan itu, akhirnya ada maklumat bahawa ada sekitar 150,000 metrik tan beras tempatan yang boleh diedar. Tak cukup untuk semua. Tetapi kalau kita tumpukan semua di kawasan miskin bandar, di kawasan kampung-kampung, kawasan pedalaman, melalui farmer LPP, maka sekurang-kurangnya sebahagian besar atau majoriti rakyatnya pada pendapatan rendah mestilah guna beras tempatan. Sudah Amir Hamzah tak payah, dia pakai beras import, okey, boleh dimaafkan. Macam Johan, dia tak pernah makan beras tempatan. Baik, jadi ini bagi contoh, maknanya tindakan itu mesti bukan sekadar laporan. Laporannya kalau nak beli beras murah ada beras tempatan RM26, kalau tidak beras import, dan memang dah turun RM3. Itu dasar, tapi pelaksanaannya tidak dalam pasaran. Jadi sekarang ini dijual, diedar di farmer dan LPP supaya tidak ada kos penyewaan dan kos pengangkutan, maka boleh kekalkan RM26. Tapi kenyataannya ialah harga gula, harga minyak mentah, harga minyak, harga beras kita ini paling murah di Asia Tenggara. Ini tak ada beri pertengkaran, ini masih kita pertahankan, paling murah. Jadi
ada masalah juga, kerana penyeludupan akan bertambah. Kita buat laporan baru ni dalam syarat keselamatan, saya tak salah Pulau Sebatik, ya, 1/3 begitu rakyat Malaysia, 2/3 rakyat Indonesia. Tetapi keperluan minyak mentah, beras, gula, semuanya untuk satu pulau. Jadi kita subsidi 2/3 daripada penduduk Pulau Sebatik. Sebab tu saya kata penyasaran subsidi itu penting. Dan beberapa program dan prakasa baru, kaedah percukaian baru macam SST itu perlu, kerana dia tidak menekan yang di bawah, tapi dia akan memberikan keadilan supaya yang golongan yang maha kaya dan golongan bukan rakyat itu tidak mengambil faedah daripada subsidi. Mudah-mudahan kita berhasil ini itu.